Allahu ya'lamu man yahmilu risalatahu. Wallahu ya'lamu man yahmilu amanatahu. Allah Ta'ala mengetahui, ini saya terjemah dulu. Allah Ta'ala mengetahui siapa yang dapat memikul risalahnya. Wallahu, dan Allah Ta'ala ya'lamu mengetahui man yahmilu dapat memikul amanatahu, amanahnya. Risalah Allah, amanah Allah. Jadi ini jumlah senang sebab sama, ya'lamu man yahmilu sama. Allahu ya'lamu man yahmilu sama. Yang belakang saja yang tak sama, risalatahu, amanatahu. Nampak? Okey, terjemahan mula-mula. Allahu, Allah. Ya'lamu, dia mengetahui. Ini senang. Bila jumlah ismiyah kita boleh terjemah sebiji-sebiji. Kena ingat dalam kepala, kalau jumlah itu adalah jumlah ismiyah, maknanya isim yang di depan, kita boleh terjemah sebiji-sebiji gitu je. Yang bezanya jika jumlah itu fi'liyah, fi'il di depan, isim di belakang. Ini kita kena ambil isim kemudian baru fi'il. Ini kalau isim di depan iaitu Allah, itu isim di depan, kemudian barulah ya'lamu iaitu fi'il, maka sini kita terjemah sebiji-sebiji gitu pun sudah memadai. Sudah cukup untuk difahami oleh kita sendiri dan juga orang lain kalau kita ajarkan kepada orang lain. Allah Ta'ala dia mengetahui. Nampak? Tengok, saya terjemah sebiji-sebiji je ni. Saya tak ada tukar apa-apa. Saya ambil perkataan dia, saya terjemah sebiji-sebiji. Allahu, Allah, ya'lamu, dia mengetahui. Man, siapa? Yahmilu, dia dapat memikul. Sesiapa yang dapat pikul lah kita terjemah. Kalau kita gabungkan terjemahan, sesiapa yang dapat pikul. Tak perlu dah kita tambah dia. Sesiapa yang dapat pikul. Sebab Allah isim, ya'lamu fi'il. Man isim, yahmilu fi'il. Nampak? Jadi terjemah dia ya, isim fi'il, isim fi'il. Maka kita terjemah sebiji-sebiji kita pun dah cukup. Allah mengetahui orang yang dapat pikul risalah tahu risalahnya. Nampak? Sebiji-sebiji yang saya terjemah. Tak ada saya tukar daripada yang belakang letak depan ke apa semua. Tidak. Saya terjemah sebiji-sebiji sama je. Allah mengetahui orang yang memikul, maknanya orang yang dapat pikul risalah tahu risalahnya. Wallahu ya'lamu, dan Allah Ta'ala mengetahui, dia mengetahui may yahmilu, orang yang dapat pikul amanah tahu amanahnya. Okey. Bila ada fi'il, awak kena pastikan mana fa'il dia, mana maf'ul dia. Okey, itu kewajipan awak. Bila ada fi'il, mesti kena ada dua perkara. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ataupun maf'ulin tak ada. Maf'ulin tak ada, digantikan dengan hal, digantikan dengan tamyiz. Tapi dalam mansubat jugalah. Dalam mansubat. Mansubat, mana kalimah-kalimah isim yang dihukum baris di atas kerana adanya fi'il. Okey, dia mesti kena adanya fa'il, iaitu baris di hadapan. Dia kena adanya maf'ul ataupun yang hukum seperti mana maf'ul yang baris di atas. Okey, kalau awak tengok kalimah tu, kalimah yang kita belajar sekarang ni sudah diletak dah baris. Maka memudahkan lagi untuk awak terjemahkan. Itu kelebihan bila awak tengok kalimah bahasa Arab yang sudah siap ada baris. Itu kelebihan. Mana awak tak kena fikir sangat baris apa. Awak tak kena fikir. Kitab yang kita belajar sekarang ni dah ada dah baris dia. Apa baris dia? Risalatahu. Risalata. Ta tu bagi atas. Hu situ adalah idhafat dia. Itu tak kisah. Itu kalimah lain sebenarnya. Maka baris atas. Hukum baris atas adalah kita letak dalam kepala yang paling mudah sekali adalah maf'ul. Letak yang mula-mula untuk kita pukul yang mula-mula. Kita tunggu tak payah fikir. Orang panggil tak payah fikir. Kita nak pukul mula-mula apa? Maf'ul. Kalau bukan maf'ul, yang sejenis dengan maf'ul. Kalau bukan maf'ul, yang sejenis dengan maf'ul. Apa? Maf'ul bih, maf'ul ma'ahu, maf'ul lahu, maf'ul mutlaq, hal, tamyiz. Ini yang hukum nak sama dengan maf'ul bih. Yang semua sekali kena baris atas. Tapi yang mula-mula sekali yang kita kena pukul dalam kepala adalah maf'ul. Yang paling mudah.
Kemudian tengoklah, barulah kita tengok sesuai ke tak sesuai jadi maf'ul bih. Baru kita tengok sesuai atau tak sesuai jadi maf'ul bih. Kalau sesuai jadi maf'ul bih. Kalau tidak, dia mungkin maf'ul lain lah. Maf'ul fihi ke, maf'ul lahu ke, maf'ul ma'hu ke, maf'ul mutlaq ke, hal ke ataupun tamyiz ke. Itu kita pukul yang kemudian lah. Tapi yang mula-mula dalam kepala yang kena ada maf'ul bih. Okey, maf'ul. Paling kurang pun kita jawab maf'ul sebab maf'ul ada banyak. Maf'ul bih, maf'ul ma'hu, maf'ul lahu, ada banyak. Maka bila ada banyak, paling kurang jawapan awak maf'ul tu sudah betul. Sebab tu jawapan yang mula-mula yang awak kena letak bila yang ada fi'il, ada yang baris atas, maka letak dalam kepala mula-mula sekali yang awak nak pukul adalah maf'ul bih. Salah kalau awak pukul yang fa'il. Salah yang awak pukul yang selain pada tu. Khabar ke apa ke, salah. Itu semua salah. Jadi yang mula-mula awak kena tetapkan adalah mungkin maf'ul, mungkin kalau tak ada baris, mungkin maf'ul, mungkin fa'il. Kalau ada baris, okey, dah senang. Kalau yang baris atas, maf'ul. Kalau yang baris di hadapan, sudah tentunya fa'il. Pembuat. Maf'ul yang kena buat. Okey, yang dalam kitab kita, risalah tahu adalah yang berbaris atas. Maka sudah tentu dia maf'ul. Cuma maf'ul apa, itu awak kena kaji. Itu kena kajilah, tengoklah ayat. Yahmilu risalah tahu. Ambil terjemahan dulu. Yahmilu memikul. Risalah tahu risalahnya. Pikul risalahnya yang paling sesuai adalah maf'ul bih. Kan? Yang paling sesuai maf'ul bih. Pikul sesuatu. Sesuatu itu dipikul. Maf'ul lah dia sebab dia yang kena buat. Yang dipikul. Apa yang dipikul? Risalah Allah yang dipikul. Maka itulah yang dipikulkan. Maka dialah menjadi maf'ul bih. Maka begitu juga yahmilu amanatahu. Amanatahu tu jadi maf'ul bih juga. Amanatahu jadi maf'ul bih juga. Okey. Jadi jumlah ini saya naknya awak tengok betul-betul sebab saya dah beritahu dah jawapan dia tadi. Okey, satu lagi saya tak beritahu, mubtada khabar. Mubtada dan juga khabar. Macam mana awak nak tahu khabar dia? Ada mubtada, khabar tak nampak. Nampak tak? Allahu ya'lamu ma ya. Allah tu memang mubtada. Kemudian Allah yang kedua tu pula adalah mubtada. Macam mana awak nak tahu ia khabar? Macam mana dia awak nak tahu dia tu khabar? Awak tengok balik dalam Nahumir. Apa yang dalam Nahumir? Yang contoh mula-mula yang jumlah ismiyah. Iaitu jumlah ismiyah Zaidun qa'imun. Zaidun itu mubtada, dia tu adalah musnad ilaih. Qa'imun situ adalah khabar, dia juga adalah musnad. Maknanya awak kena cari musnad yang mana. Faham tak? Mubtada adalah musnad ilaih. Khabar adalah musnad. Okey, awak tengok kitab. Awak tengok kitab, Allah tu dia jadi musnad ilaih. Sesuai. Sesuai. Dia memang makrifah. Dia kalimah isim, dia makrifah. Maka sesuai jadi musnad ilaih. Ya'lamu kalimah bukan isim dah. Dia tu fi'il. Dia tu fi'il. Maka fi'il hanya boleh musnad. Tak boleh musnad ilaih. Maka yang paling mudah awak nak tentukan kalau jumlah tu selepas pada mubtada ada fi'il, maka semua sekali jumlah fi'il itu adalah khabarnya. Kan? Senang tak? Senang tak? Mana mubtada Allah ya'lamu sampai habis. Sampai risalah tahu. Begitu juga Allah yang kedua, satu lagi jumlah yang ada Allah juga, wallahu sampailah amanatah. Sama je. Ini jumlah sama. Saya hanya betulkan yang risalah tahu pun awak dah, yang itu awak kias sendiri saja. Maka Allah itu mubtada, ya'lamu man yahmilu risalatahu, ya'lamu dia mengetahui, fa'il duduk dalam ya'lamu. Man yahmilu risalatahu, jumlah sampai habis man yahmilu risalatahu adalah jumlah semua sekali itu adalah maf'ul. Jumlah semua sekali itu adalah maf'ul. Sebab apa? Man itu adalah man mansul, isim mausul. Kan? Yahmilu risalatahu itu adalah silah dia. Silah dia. Macam mana awak tahu silah? Silah itu senanglah. Selepas pada isim mausul mesti adalah silah. Gitu. Jadi untuk awak cari khabar yang mula-mula sekali untuk total jumlah. Allahu satu mubtada,
Ya'lamu man yahmilu risalatahu, semua sekali itu adalah khabar kepada Allah. Okey, habis itu jumlah ismiyah yang mula-mula sekali kita tentukan. Yang detail satu-satu pula. Allah, okey, habis kita letak tepi dulu. Ya'lamu, dhamir dalam dia ada huwa. Huwa situ rujuk pada siapa? Rujuk pada, tentulah bila kata rujuk, kembalikan kepada yang sebelumnya. Siapa? Allah. Okey, habis kita. Maka itulah fa'il. Dia dalam tu, itu huwa di dalam itu adalah fa'il. Fa'il ya'lamu. Okey, bila ada fa'il, saya dah beritahu dah, mesti ada maf'ul. Mana maf'ul dia? Maf'ul dia jumlah selepas pada tu. Jumlah dia, total jumlah semua sekali selepas pada tu. Iaitu apa? Man yahmilu risalatahu. Tiga, empat perkataan itu adalah maf'ul kepada ya'lam. Okey, itu total jumlah yang kedua. Satu, jumlah yang pertama, Allah ya'lamu man yahmilu risalatahu. Okey, itu jumlah yang satu. Jumlah yang kedua, ya'lamu man yahmilu risalatahu. Itu jumlah yang kedua. Jumlah yang ketiga pula adalah man yahmilu risalatahu. Makin pendek. Jumlah dia makin pendek. Mula-mula panjang. Makin pendek, makin pendek. Okey. Man yahmilu risalatahu itu satu jumlah baru. Man situ tu jadi mubtada. Okey. Man situ jadi mubtada pun boleh, ataupun man situ kita panggil isim mausul lah. Yahmilu situ fi'il. Dhamir dia rujuk pada siapa? Dhamir dia rujuk pada man. Sebelum pada dia adalah perkataan man. Man. Man situ jadi fa'il. Okey, risalatahu saya dah jawab dah tadi, itu maf'ul bih dia. Okey, itu adalah maf'ul bih dia. Maka fi'il campur fa'il, campur maf'ul bih dia jadi silah kepada man. Sebab man itu adalah isim mausul. Isim mausul dia ada penyambung dia. Isim mausul yang disambung, isim yang disambung itu dipanggil isim mausul. Jadi ada yang kena sambung. Sambung mesti sambung dengan siapa? Maka dia menyambung dengan yahmilu. Maka sebab itulah yahmilu risalatahu kita panggil silah. Silah campur mausul menjadi maf'ulu bih kepada ya'lam. Maf'ulu bih kepada ya'lamu. Fi'il, fa'il campur maf'ulu bih dia jadilah jumlah fi'liyah sebagai khabar kepada Allah. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Kemudian yang satu lagi awak kias. Yang satu lagi awak kias. Dan ini saya mintanya awak tiga orang ni pastikan muzakarah sekarang. Selepas pada ni awak dalam grup, awak muzakarah lah, buat grup video WhatsApp ke mana, awak buatlah muzakarah sekarang benda ni. Masih lagi panas-panas gini, awak muzakarah sekali lagi. Sore-sore Nabila, Zati, Cika, sore-sore pastikan muzakarah kembali. Gitu. Okey, yang nahu awak hafal apa hari ni? Sorah saya dah bagi dah tadi Sorah saya dah bagi dah. Nahu saya bagi. Okey. Nahu. Wa amma in a'malta fi'l al-awwala al-fi'l al-awwala, dan manakala sekira kamu mengamalkan pada fi'il yang pertama. Amalkan pada fi'il yang pertama. Macam mana nanti awak tengok pada contoh yang dia bagi.
Ala madhabil kufiyin. Mengikut pendapat kufiyin. Pokok golongan Kufah. Ulama nahwu Kufah. Fanzur, maka lihatlah. In kana al-fi'lu tsani, sekiranya fi'il yang kedua yaqtadil fa'ila,